Okey. Okey. Hari ni kita belajar kata tugas. Kita tengok. Sekejap kita skip ni dulu. Okey. Siapa tahu kata tugas tu apa? Siapa tahu? Kata tugas tu Hmm. Kata tugas tu. Oh, ni ada tulis. Kata penyambung ayat, kata praklausa, pelik nama dia. Kata prafrasa, kata pasca frasa, kata pasca kata. Ha. Okey, tak apa. Banyak kan ni kan? Banyak ni. Ni ada satu, ni ada satu. Ni semua banyak-banyak. Kata tugas ni sebenarnya okey. Kata tugas ni dia adalah kumpulan. Nama kumpulan. Ni ahli kumpulan dia. Kata penyambung lah, kata praklausa lah. Ni ahli kumpulan dia lah. Kata tugas ni sebenarnya kumpulan. Kumpulan untuk kata-kata yang semua-semua ni. Okey, hari ni kita belajar kata penyambung je. Tahu tak kata penyambung ni sebenarnya apa? Tahu tak apa dia sebenarnya? dia Hmm. Nama lain dia apa sebenarnya? kata penyambung ayat. Kata penyambung ni sebenarnya nama lain dia apa? Sebenarnya Hubungan. kata Hubung. hubung je. Kita biasa dengar tak kata hubung? Dengar? Pernah? Penyambung. Kan? Kata hubung ni dulu kita biasa dengar. Tapi buku ni pakai kata penyambung. Boleh cari mana-mana. Okey. Ni ada tulis kata hubung. Okey. Okey. Kita guna dulu yang ni. Kita belajar kata penyambung dulu. Sebab banyak juga ni. Cuba bagi contoh kata hubung yang biasa guna hari-hari. Tahu tak? Perkataan yang selalu kita guna. Dan. Dan, betul? Dan lagi? Apa lagi? Hmm, tetapi. Tetapi, betul? Cuba kan bagi contohlah. Kita pakai dan tu macam mana? Kita pakai tetapi tu macam mana? Hmm, Ingat tak? Saya dan bagi adik. contoh ayat. Contoh ayat, betul? Riyad dan Amar membeli barang di pasar raya. Betul? Dia punya kata hubung dia apa? Dan kan? Hmm. Kalau Betul? tetapi pula, Riyad mahu membeli bola, tetapi Amar mahu membeli guli. Hmm. Macam sikit ayat tu dia. Tetapi itu Kan? macam berlawan kan? Dia nak beli Mm-mm. guli, dia nak beli bola. Tetapi, okey. Jadi dan kita dah tahu maksud dia kan dan atau tetapi serta lalu malahan hmm, lantas justeru okey. Jadi rancangan rancangan ni hmm, dia sama juga contoh kan kata hubung ni untuk bagi ayat tu jadi panjang kita bagi ayat tu tambah lagi isi-isi dia. Jadi yang ni dia macam relatif ni maksudnya dia boleh guna untuk banyak guna untuk banyak gunaan. Contohnya kita cakap uh, Adam yang kacak. Kita boleh guna untuk yang ni untuk banyak benda. Komplement ni pula hmm, macam kita nak hmm, apa untuk hmm, macam kita nak tambahkan sifat dia ataupun kita nak bagi tahu tujuan dia. Riyad beli bola untuk bermain di sekolah, bermain bola di sekolah. Tambah tujuan dia ke bahawa ni pun sama jugalah. Macam kita nak bagi keterangan. Macam mana keterangan? Agar jika Riyad membeli bola agar dapat bermain bola bersama rakan-rakannya. Faham tak?
Kita pakai keterangan ni untuk apa? Semua ni untuk bagi tambah ayat lah. Untuk bagi ayat tu jadi panjang. Kita tengok kejap ada tak contoh dia. Kita tengok dulu. Ha, yo, ya. Apa? Tak dengar lah. Nak salin. Oh, okey. Boleh? Hmm. Salin ni, gabungan ni tulis dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan. Malahan ni tahu tak apa dia? Tahu tak malahan? Amir ni tak dengar ke? Amir dah boleh dengar tak? Hello, Amir. Amir boleh dengar tak? Dengar, dengar, dengar. Okey. Oh, dengar. Okay. Tak Amir. Okey. Tahu tak malahan tu apa? Siapa boleh beritahu? Pernah dengar tak perkataan malahan? Malah ke? Tak pernah. Oh, malah pernah. Malah tu samalah malahan. Hmm, Tapi Dia lupa macam maksud. dia macam sama dengan bahkan. Bahkan benar ke? Okey, tak apa. Uh, Malah ni kan sebenarnya kan dia sama maksud dengan bukan itu sahaja. Oh, Riyad itu kacak, malah pandai. Macam tu. Bukan bukan kacak je tapi dia pandai juga. Faham tak? Jadi dia pun bagi tambah ayat. Kalau dia tadi kata Riyad itu kacak, Riyad itu kacak, lepas tu kita boleh tambah juga Riyad itu pandai. Saya je Riyad macam ni. R I Okey. Y H A D. HAD? Oh, okey tak apa. Riyad. Uh, eh, Riyad itu kacak. Riyad dah kacak. Lepas tu kita nak tambah lagi pandai. Ha. Lepas tu kita nak tambah lagi satu. Apa? Hmm, Ah, tinggi. Kan silap. Kita cakap dia pandai main bola. Tadi dia beli bola kan. Hmm. Pandai bermain bola. Okey. Cakap Riyad itu kacak. Lepas tu kat sini kita nak tambah perkataan apa? Antara kacak dengan pandai ni. malah. Malah boleh. Contoh kita nak tampur tiga-tiga ni. Kita boleh pakai kat sini. Riyad itu kacak dan pandai. Tambah lagi satu. Hmm, Malah dia malah juga pandai malah ia bermain pandai bola bermain sepak. bola. Malah kena tambah sikit lah. Malah dia juga pandai bermain bola. Nampak tak? Sekarang dah ada 3 benda cakap pasal Riyad ni. Tapi dalam satu ayat je semua ni. Faham tak? Hmm. Tapi inilah dia. Jadi ada manakala, sambil. Sambil tahu kan maksudnya kan. Justeru ni maksud dia. Justeru ni maksud dia oleh itu. Oleh itu ni macam justeru itu macam oleh sebab itu. Macam tu. Sebabkan tu. Macam tu. Contohnya. Uh, Riyad pandai bermain bola sepak. Justeru ramai ingin berkawan dengan Riyad sebab nak main bola sepak dengan dia. Macam tu. Hmm,
Macam ni keterangan. Ni keterangan ni lebih kurang lah. Ada agar, jika, jikalau. Keterangan ni macam kita nak cerita pasal Riyad lagi. Betul ni? Macam tadi ya, Riyad beli bola sepak agar dapat bermain bersama rakan-rakan. Tak pun ni ada sejak, ada hingga. Riyad bermain bola sepak hingga apa? Hingga kepenatan. Main lama sangat sampai penat. Memanglah main bola penat. Lepas tu ada umpama, ada laksana, ibarat, muka-muka. Ini semua kalau dah jumpa kan dalam kita baca buku ke, kita baca buku teks ke kan. Kita baca dekat internet ke. Ini semua ni kata hubung lah ni. Nanti kita tengok ayat tu panjang je. Sebenarnya dia pakai kata hubung ni nak bagi banyak-banyak isi. Ni isi lah ni. Ni kata nama kan. Ni kata sifat. Betul tak? Itu kata sifat juga. Kan? Okay. Tak apa. Lepas tu kita cuba tengok dekat latihan ni. Siti Sarah menyiram pokok bunga. Bernyanyi. Sambil. Sambil. Kalau untuk ni boleh ke? Macam dia Tak boleh. siram pokok bunga untuk nyanyi. Kalau dia tak siram, dia tak boleh nyanyi. Pelik Hmm, kan? Jadi, jawapan dia sambil. Ada tak yang tak dengar? Semua dengar kan? Lutfi okey tak? Irfan okey tak? Irfan tadi kan? Okey. Okey. Okey, nombor 2. Cuba tengok ni. Ada koma ni. Ini tak baca lagi. Tak, tak baca lagi. Tak apa, tak apa. Kita tengok apa yang mana yang dah belajar. Ni nombor 8. Cuba tengok nombor 8 ni. Sikap Ali yang ganjil itu menyebabkan dia disisihkan oleh rakan-rakannya. Agak. Agak ganjil. Boleh juga. Kalau benar, benar ganjil. Beli. Sekali ganjil. Beli. Nian ni apa? Tahu tak nian? Cuba teka maksud nian tu apa? Yang tu sangat. Eh, Hmm. Betul? Nian tu maksud dia sangat. oh. Dia macam terlalu terlalu sangat amat. Dia macam lebih kurang lah. Agak ni pun. Kejap. Tak mesti pula. Apa dia apa? Dia beli. Dia banyak je beli. Kesenangan. Tapi jumpa. Tugas. Apa ni? B. Jawapan dia agak. Betul lah agak. Jawapan dia agak. Betul, betul, betul. Jadi jawapan dia agak. Sebab nian tu kan tadi dia kata sangat kan. Sangat. Hmm. Sikap ahli yang sangat ganjil tu pun boleh jadi juga. Ni Betul yang tadi memang dalam tu. pelik perangai dia. Kita ahli yang sangat ganjil tu. Macam boleh jadi juga. Tapi jawapan dia B. Sikap ahli Oh. yang agak ganjil menyebabkan dia disisihkan oleh rakan-rakan. Boleh terima kan? Boleh terima kan? Jawapan dia sikap ahli yang agak ganjil. Kalau sangat ganjil pun tak apalah. Kita ambil agak je. Okay. Hmm. Hmm. Ni. Kita betulkan ayat ni. Cuba baca nombor 1. Apa yang ada? Cuba Aqilah ke baca. Cuba baca nombor 1. Walaupun Mira cantik dan pandai, tetapi dia tidak sombong. Hmm. Betul ke salah?
Apa salah penggunaan tetapi ni? Dia kata tulis betul atau salah di, yang, di ruang yang disediakan dalam kotak ni lah. Bagi Betul. penggunaan perkataan bergaris. Betul. Kalau pemuda cantik, pandai tetapi dia tidak sombong. Betul lah ni, kan? Katanya Hmm. kena tulis betul. Alamak pula ni. Betul. Okay. Lepas tu, nombor dua. Oh, Wah, aku tidak menyangka bahawa engkau penipu. Salah. bukan. Betul juga. Wah. Okey, tak apa kejap Lupa pula. Kita tak belajar Eh, lagi. Wah, tu betul lah tu rasanya. Betul lah. Tengok ni. Okey Kata tugas ni kan tadi kata kumpulan kan. Kita dah belajar kata hubung dan atau tetapi, serta, lalu, agar, jika, demi, kerana. Okey. Lepas tu kita belajar yang kedua ni pula. Kata praklausal. Kata praklausal tu apa pula nama dia pelik kan. Kata praklausal ni sebenarnya pun kumpulan juga. Dia macam dia ada kata tanya dalam dia, ada kata seru, ada kata perintah, hmm, ada kata pembenar. Kata pembenar tu apa? Okey, jom kita tengok kat sini. Kata tanya. Tahu kan kata tanya tu apa kan? Apa, siapa, tahu. mana, bagaimana. Ini semua kita selalu dengar kan. Kata seru pun kita pun pernah dengar tadi. Wah, wah. Kata tanya ni, akhir ayat kita kena letak apa? Siapa tahu? Akhir ayat kita kena letak apa? Kita tak tahu. Hmm. Kalau kata tanya, dekat depan ayat tu ada kata tanya. Tak pun dalam ayat tu ada kata tanya. Akhir ayat tu kita kena letak tanda Soal. tanda soal. Sebab kita tengah tanya kan. Jadi ayat tu kena ada tanda soal. Lepas tu, kata seru. Kata seru ni, wah, aduh, silap. Alamak. Jadi, benda-benda ni kalau ada kata seru, kita kena letak tanda. Ha, ni tanda apa? Tahu tak apa? Ni tanda seru. Ni tanda tanya. Ni tanda seru. Tanda seru ni kan, dia kena baca macam terkejut macam tu. Wah, tak apa. Aduh. Nadi kena tinggi sikit sikit. Kena tinggi sikit. Tanya macam tu. Kalau ada benda ni. Alamak. Takkanlah dia letak tanda soal kat hujung je. Alamak. Dia pelik ni. Dia macam betul je. Kata perintah yang nombor tiga ni. Arahan atau suruhan. Kan? Ha, perintah ni bila kita nak suruh orang. Tak pun orang suruh kita, kita dengar, oh, dia tengah suruh kita. Macam ni, tolong, bukan, tolong, minta, mohon, harap. Macam dia tengah minta kita tolong dia kan. Tolong bukakan kipas, tolong bukakan suis kipas. Kita pun pergi tekan suis kipas. Apa larangan? Jangan, usah, dilarang. Macam jangan masuk kawasan itu. Silaan ni macam jemputlah. Cepat. Ayuh, jom. Sila, mari. Jom pergi ke taman. Macam tu lah. Jadi kata perintah ni macam dia nak ajak ke, dia nak suruh ke, dia nak larang ke, kan? Jadi dia ada tiga. Permintaan, larangan, silaan. Permintaan ni macam minta tolong kan. Larangan ni kata jangan. Jangan. Dia nak larang. Silaan ni dia ajak lah ajak kita. Jom, ayu, sila. Sila ni pun macam silalah duduk. Macam tu. Dia tak duduk, dia suruh kita duduk. Silalah duduk. Kalau jom ni pula, dia pergi sekali dengan kita. Dia pergi ke taman. Dia pun pergi juga. Okay. Lepas tu, kata pangkal ayat. Kata klasik bagi permulaan ayat. Tahu tak kata klasik tu?
Klasik tu lama. Maksudnya ayat-ayat perkataan dia perkataan yang orang dulu pakai bagi permulaan ayat. Nampak ni? Kalakian, Alkisah, Arakian. Kan pelik kan nama dia, perkataan-perkataan dia. Sebab zaman sekarang kita jarang guna. Tapi kalau kita guna ni, ayat kita jadi mantap macam tu. Kalau kita buat karangan, kalau kita pakai-pakai ayat ni, hebat sekali peristiwa. Sebermulanya kisah. Bermula ni sama je. Cuma perkataan dia mula je kata asas dia. Kata asas dia mula. Tapi perkataan dia dipanjang macam ni nak bagi ayat tu sedap. Sebermula. Hmm. Macam makan ni pun sama je macam penggunaan yang asal. Hatta ni pun maksud dia oleh itu sebenarnya. Okay. Kata pembenar. Kata pembenar ni bila kita setuju lah. Kita setuju dengan orang tu. Pengiyaan sesuatu. Kata pembenar. Ya, betul. Benar. Jadi kalau kita setuju dengan orang, kita pakai kata pembenar lah. Okay? Mesti dah bosan. Ini kita apa? Jom kita tengok. Yang ni kita cuba pelan-pelan. Ni kata hubung. Kita buat yang ni 3 je. Lepas tu kita try buat yang lagi satu. Okay. Kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Apa yang kita nak pakai ayat dan tak nampak lah. Dia macam tu. Jawapan dia dekat bawah ni. Nampak tak? Nampak? Jawapan dia dekat bawah ni. Susah sikit nak tengok. Kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Dapat kosong. Lulus dalam peperiksaan. Apa jawapan dia? Untuk. Untuk. Hmm? Siapa cakap untuk tadi? Aisyah cakap. Tak apa. Untuk. Bersungguh-sungguh untuk lulus dalam peperiksaan. Untuk boleh. Akar ada. Akar tak ada. Betul lah. Untuk lulus dalam peperiksaan. Lepas tu, adik akan menangis. Tulis, Tidak cukup tidur. kal Kenapa? kalau Kalau hmm, kalau tidak cukup tidur. betul juga. Boleh juga. Kalau tidak cukup tidur. Betul? Kenapa kalau? Kenapa kalau? Bukan. Uh, Kenapa kalau? Kalau tu maksudnya dia macam benda yang akan berlaku. Sekarang dia kata akan kan. Adik akan hmm, menangis. Adik akan menangis. Jadi dia macam benda tu akan berlaku nanti kalau dia tak cukup tidur. Jadi jawapan dia kalau. Yang ni jawapan dia tadi untuk. untuk okey. Betul? Ni nombor 3. Papa memberi kami pilihan. Sama ada membaca buku, masuk tidur. Sambil ke? Atau? Betul, atau? Kalau sambil nanti dia baca buku sambil tidur. Dia baca buku pejam mata. Kalau atau, nak baca buku ke nak tidur? Itulah jawapan dia. Kita tengok yang tadi. Mana tadi? Oh, yang ni jawab soalan tadi. Hmm. Ni. Nombor 2. Nombor 2. Tadi engkau di sana. Ah, ni apa? Apa jawapan dia? Cheese. Tadi engkau di sana. Cheese. Cheese ni kalau kita macam marah. Cheese. Ah, Kalau yang ni dia marah ke? Tadi engkau di sana. Tadi engkau di sana tu bunyi macam dia tengah pelik kan. Tadi kat sana, tiba-tiba kat sini. Eh, eh, Ah, tadi engkau di sana. betul. Eh, dia pelik lah, dia pelik. Oh ni macam, hmm, oh hebat.
Oh, Bukan. Yang ni jap. Oh. Macam tu. Yang oh tu lain. Yang ni, jawapan dia betul. Lepas tu, yang ni nombor 3 pula. Tiga ni kata tanya. yang memberi seluar ini siapa? Betul. Yang membeli seluar ini siapa? Dia bukan tanya harga. Membeli ni kan kata kerja kan. Jadi, siapa? Siapa yang membeli seluar ini? Yang beli seluar ini siapa? Betul? Nombor 4. Ha, Nina. Dilarang. Engkau berdekat. Dilarang Hmm? engkau berdekat atas kematian suami. Jangan. Dilarang. Kesian dia. Suami dia baru meninggal, kita dah kata dilarang. Tak baik. Minta. 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 Minta tu nak kita pula yang suruh dia bersedih. Minta engkau berduka atas kematian suamimu, Zila. Semakin dia teruk dia Usah, nangis. usah, usah. Usah. Dilarang dengan usah ni kata apa? Ni Kata, ayuh kata, minta. kata, tak. Kata perintah. Betul? Ini semua kata perintah. Kita nak minta dia, kita nak suruh dia. Janganlah sedih. Dilarang ni boleh, dia tak boleh sebab dia terlalu kasar. Contoh kan, kalau orang tu langgar peraturan ke, kita bakallah dilarang. Tapi kalau kita nak suruh dia berhenti nangis sebab dia tengah sedih, tapi kita nak suruh dia berhenti nangis, sudahlah tu. Cakaplah usah. Usah kau berduka atas kematian suamimu, kata Zila, kawan dia puja dia. Jadi jawapan dia usah. Okay, tengok ni. Hadi menyatakan bahawa dia Harus. menyiapkan ke sekolah hari ini juga. Harus. Harus. Betul? Kenapa harus? Dia, dia kena buat macam secepat mungkin. Betul. Dia cakap kat sini, menyiapkan kerja sekolah hari ini juga. Maksudnya dia tak siap lagi. Kan? Hari ini juga. Jadi maksudnya, sudah ni dah siap dah. Jadi salah. Telah pun salah. Ni masih menyiapkan pada hari ini juga. Pelik ayat tu. Jadi jawapan dia harus. Harus siapkan kerja sekolah hari ini juga. Dia kena siapkan hari ini juga. Cuba buat nombor 7 ni. Nombor 7 ni dia pakai yang apa? Perkataan yang kata praklausa tu. Kan? Kata apa tadi? Kata pangkat ayat ni, kata klasik ni. Dia pakai kata klasik ni, kita cuba. Nombor 7. Tempat kosong, selepas tamatnya peperangan yang dahsyat, itu amanlah seluruh dunia. Rasa-rasa mana satu? Maka, Ke? maka, maka selepas tamatnya peperangan, bila saya itu aman dah seterusnya. Nanti kita tengok jawapan dia. Jawapan dia kata tugas. 17. Jawapan dia tadi apa? Maka. Uish, betul lah. Betul. Jawapan dia maka. Hmm. Maka selepas tamatnya selepas tamatnya peperangan yang dahsyat itu, amanlah seluruh dunia. Hmm. Silakan. Cuba buat. Sini. Nombor 9. Dia tak baca lagi sebenarnya. Mekanik itu terpaksa bekerja Separuh hari. separuh hari. Betul? Separuh hari kerana demam.
Kan kalau dia demam mestilah dia tak sihat kan, dia macam dia tak larat nak buat kerja. Sesetengah tu tahu tak apa dia? Macam setengah hari. Kan? Kalau separuh ni macam Setengah. sikit je. Sebenarnya. Separuh tu sebenarnya maksud dia setengah. Dia Mm-mm. tengah-tengah lah kan, bahagi dua. Okay. Sesetengah ni, dia bukan setengah sebenarnya. Dia macam segelintir macam tu. Beberapa orang, sesetengah orang memakai kasut berwarna hijau macam tu. Bukan semua orang, tapi ada sesetengah orang. Dia bukan setengah lah sebenarnya. Dia sesetengah beberapa orang, segelintir orang. Kan? Okay, kita ulang. Last-last ni kita tinggal lagi 2 minit je. Jadi kita ulang yang tadi. Kita ulang kaji. Okey, kita hari ni kita belajar kata hubung. Ada kata gabungan. Kata hubung ni untuk menghubungkan dua ayat atau lebih. Tadi kita ada dua ayat kan. Riak kacak, riak pandai. Jadi kita nak gabungkan dua ayat tu. Riak, kacak dan pandai. Dia ada 3 ayat. Malah Riak, dia juga kacak banyak. dan pandai. Malah dia juga pandai bermain bola. Hanya benda. Lepas tu dia ada yang lain juga yang agar kata hubung keterangan ni kita ada jika, demi, demi Riyad membeli bola sepak agar dapat bermain bersama rakan-rakannya. Tu ada 2 ayat tu sebenarnya, bermain bersama rakan, uh, membeli bola. Jadi 2 ayat tu tapi dia gabungkan jadi satu ayat yang panjang. Dapatlah markah banyak dalam periksa nanti. Tak apa, kita buat ayat tu nanti orang dengar pun, wow, pandai budak ni. Okey, lepas tu kita belajar kata tanya. Ni adalah kata praklausa. Kata tanya, kata seru, kata perintah, kata pangkal ayat, kata pembenar. Kita tengok kata tanya, kita kena letak apa kat ujung ayat? Ada Tanda soal. soal. Okey, kata seru, tanda. Tanda seru. Kata perintah ni pun kadang-kadang ada. Dia minta suruh. Tapi tak adalah. Kata perintah ni basic cakap baik-baik je. Okey. Tak pun kecuali dilarang. Dilarang tu pun biasanya ada ni. Ada itu juga. Contohkan kata perintah. Dilarang masuk ke kawasan itu. Wahai orang asing, dilarang masuk ke kawasan itu. Jadi ayat tu pun boleh ada tanda seru. Tapi bukan semua ayat lah. Kadang-kadang dia ada tanda seru, kadang-kadang dia tak ada. Jadi kalau dia gabung kata perintah dengan kata seru ni, dia akan ada tanda seru. Okay? Lepas tu ada kata pangkal ayat. Yang tadi tu klasik tu kan. Atau marker. Okay. Lepas tu kata pembenar. Kata pembenar ni bila kita setuju dengan orang tu. Kita